Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Masyidah bersama rakan saya Nur Azminah akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu mengenai puak anti-vaksin. Objektif golongan anti-vaksin ini adalah untuk menyebarkan berita yang salah mengenai vaksin. Mereka juga mengatakan bahawa vaksin ini mengandungi bahan-bahan yang berbahaya serta boleh menyebabkan kematian. Golongan ini juga ingin mengajak lebih ramai masyarakat agar tidak mengambil vaksin dengan cara menyebarkan berita yang salah dan bersifat spekulasi. Penentangan terhadap vaksin ini bermula seiring dengan penghasilan vaksin itu sendiri. Golongan anti-vaksin telah mengambil pelbagai posisi termasuklah menentang penghasilan vaksin bagi penyakit cacar di Amerika Syarikat dan Inggeris pada pertengahan dan akhir tahun 1800. Kumpulan ini juga mengaitkan isu-isu keselamatan dan keberkesanan vaksin terhadap imunisasi. Perkembangan vaksin telah bermula sejak abad ke-18 lagi. Pada abad ini, Barat telah memulakan rawatan ke atas cacar dengan cara pemanasan dan penyejukan sehingga kerawatan yang lebih menyakitkan. China pula telah mendedahkan anak-anak mereka secara langsung kepada cacar. Dan pada abad ke-18 juga, Lady Mary telah melawat Turki dan melihat proses inokulasi. Dan beliau juga telah menginokulasi anaknya Edward. Baiklah, saya akan menerangkan pula tentang asal-usul vaksin, dari mana ia datang, binatang apa yang terlibat dan reaksi masyarakat pada awal vaksin ini diperkenalkan. Jadi seperti mana yang telah ditulis, vaksin ini bermula daripada nanah lembu. Itu menjadi antara salah satu sebab mengapa vaksin ini tidak diterima. Selain itu, sepanjang dekad yang lalu juga, pihak yang menyokong gerakan anti-vaksin ini mendakwa bahawa penyakit autism dan gangguan mental yang mendalam dapat dikaitkan dengan vaksin. Teori yang mereka percaya ini dihebohkan lagi oleh doktor dan penyelidik Britain yang dikenali sebagai Andrew Wakefield di dalam sebuah artikel yang diterbitkannya di sebuah jurnal ulasan mingguan yang memfokuskan kepada bidang perubatan yang dikenali sebagai The Lancet. Tetapi pada tahun 2010, The Lancet telah menarik semula artikel berkaitan kajian tersebut. Vaksinasi ini bermula pada tahun 18,000 di mana Edward Jenner iaitu seorang doktor dan saintis melakukan sebuah eksperimen di mana dia menunjukkan bahawa dia dapat melindungi anaknya daripada cacar jika dia menjangkitinya dengan limfa daripada lepuh cacar. Sebenarnya jika kita lihat, idea Jenner ini adalah sesuatu yang hebat jika kita mengambil kira zaman pada waktu itu. Tetapi sebaliknya, dia dikritik kerana dianggap itu perkara yang kotor, tidak betul daripada aspek agama, ilmiah dan politik. Selain itu, vaksinasi itu sendiri pun menimbulkan rasa takut dan protes bagi setengah ibu bapa dengan meletakkan daging binatang di lengan anak mereka dan memasukkan limfa dari lepuh seseorang yang telah diberi vaksin kira-kira seminggu sebelumnya adalah tidak senang untuk didengar. Sesetengah dari mereka juga merasakan bahawa vaksin ini tidak melambangkan agama Kristian mereka kerana asalnya vaksin itu adalah dari binatang. Akhir sekali, ramai orang berasa keberatan untuk melakukan vaksinasi kerana mereka percaya bahawa itu telah melanggar kebebasan peribadi mereka. Lebih-lebih lagi apabila mereka tidak begitu percaya terhadap bidang perubatan ini. Terdapat 3 persatuan dan liga anti-vaksin yang telah dibentuk. Pertama adalah Persatuan Anti-Vaksinasi Amerika yang ditubuhkan pada 1879. Kedua, Liga Vaksinasi Anti-Wajib New England pada 1882 dan Liga Anti-Vaksinasi New York City pada 1885. Pada tahun 1902, setelah terjadinya wabak cacar ini, Lembaga Kesihatan Cambridge, Massachusetts mewajibkan semua penduduk untuk diberikan vaksin terhadap cacar. Namun, Henning Jacobson, iaitu seorang warga kota, telah menolak vaksinasi ini dengan alasan bahawa undang-undang ini melanggar haknya untuk menjaga tubuhnya sendiri kerana dia sendiri tahu bagaimana tubuhnya berfungsi. Akhirnya, kota itu mengenakan tuntutan jenayah terhadapnya dan dia kalah dalam pertempuran di mahkamah. Selepas itu, Jacobson mengemukakan rayuan ke Mahkamah Agung Amerika Syarikat dan pada 1905, mahkamah telah memutuskan bahawa negara dapat membuat undang-undang wajib untuk melindungi orangnya sekiranya terdapat penyakit berjangkit. Ini adalah kes Mahkamah Agung Amerika Syarikat yang pertama mengenai kuasa negara dalam Undang-Undang Kesihatan Awam. Berikut adalah kontroversi vaksin difteria, tetanus dan pertussis. Pada tahun 1970, kontroversi antarabangsa mengenai keselamatan imunisasi DTP meletus di Eropah
Asia, Australia dan Amerika Utara. Di United Kingdom, penentangan disebabkan oleh laporan dari Great Ormond Street Hospital for Sick Children di London yang menuduh bahawa 36 kanak-kanak menderita keadaan neurologi berikutan imunisasi DTP. Kekeliruan masyarakat ini berlanjutan juga berpunca daripada pelbagai pendapat dalam profesion perubatan. Yang pertama, penyelia perubatan di UK pada akhir tahun 1970 itu enggan mengesyorkan imunisasi kepada semua pesakit. Yang kedua, doktor anti-vaksin iaitu Gordon Stewart menerbitkan serangkaian laporan kes yang mengaitkan gangguan neurologi dengan DTP. Di Amerika Syarikat, risiko DTP ini didokumentasikan di dalam sebuah dokumentari pada tahun 1982 sehingga menyebabkan kemarahan ibu bapa. Begitu juga sebuah buku yang diterbitkan pada 1991 yang bertajuk A Shot in the Dark yang menggariskan potensi risiko anak mereka apabila mendapat vaksin. Ini adalah kontroversi vaksin campak, gondok dan rubella (MMR). 25 tahun selepas kontroversi DTP, England kembali menjadi lokasi aktiviti gerakan anti-vaksin. Kali ini mengenai vaksin MMR pula. Pada tahun 1998, Dr. Britton Andrew Wakefield mengesyorkan penyiasatan yang lebih lanjut mengenai hubung kait antara penyakit usus, autism dan vaksin MMR. Dan kemudiannya mendakwa bahawa vaksin tersebut tidak diuji dengan betul sebelum digunakan. Majlis Perubatan Umum mendapati bahawa Wakefield ini mempunyai konflik kepentingan yang bahaya, iaitu dia dibayar oleh lembaga hukum untuk mengetahui apakah ada bukti yang menyokong kes pengadilan oleh ibu bapa yang anti-vaksin. Pada tahun 2010, The Lancet secara rasmi menarik balik kertas dan BMJ yang menerbitkan laporan itu yang menggariskan bukti bahawa Wakefield ini telah melakukan penipuan saintifik dengan memasukkan data. Sebilangan besar kajian penyelidikan yang telah dilakukan untuk menilai keselamatan vaksin MMR dan tidak ada yang menemukan hubungan di antara vaksin dan autism seperti apa yang puak anti-vaksin ini percaya. Seterusnya, saya akan menyenaraikan tentang pendirian gerakan anti-vaksin ini pada abad ke-19. Yang pertama, mereka akan mengatakan bahawa vaksin ini akan membuatkan kita sakit. Yang kedua, mereka akan menyalahkan despotisme medis dengan mengatakan bahawa vaksin ini adalah sesuatu yang keras, materialistik dan kafir untuk mewujudkan tindakan vaksinasi. Seterusnya, mereka akan memberi amaran tentang bahan kimia beracun di dalam vaksin iaitu asid karbol dalam vaksin cacar. Mereka akan mengatakan bahawa vaksin cacar jana itu tidak berfungsi. Mereka akan menolak amalan perubatan alternatif termasuk pakar herba, homeopati dan hidropat. Mereka juga akan menggunakan kesusasteraan mereka sendiri untuk menakutkan orang daripada menerima vaksin. Pada slide yang sebelumnya, saya telah menyenaraikan pendirian gerakan anti-vaksin ini pada abad ke-19. Dan pada slide ini pula, saya akan menyenaraikan pula pendirian gerakan anti-vaksin ini. Tetapi pada abad ke-21. Kumpulan anti-vaksin pada abad ke-21 ini tidak begitu berbeza daripada abad ke-19. Mereka masih mengatakan bahawa vaksin ini akan membuatkan kita sakit. Mereka menyalahkan Big Pharma, memberi amaran tentang bahan kimia dan racun dalam vaksin, mengatakan bahawa vaksin cacar jana tidak berfungsi, mendorong amalan perubatan alternatif termasuk pakar herba, homeopati, kiropraktik, naturopat dan penyedia holistik yang lain. Dan akhir sekali, mereka menggunakan kesusasteraan mereka sendiri untuk menakutkan orang daripada vaksin. Jadi kita dapat lihat, walaupun waktu telah berubah, kepercayaan mereka dari segi politik, falsafah dan spiritual yang menentang pengambilan vaksin ini tetap konsisten. Berikut adalah Keratan Akhbar yang dikeluarkan pada tahun 1853 di mana Liga Anti-Vaksinasi ini ditubuhkan di London. Pada tahun yang sama, mereka meminta vaksinasi ini diwajibkan bagi semua bayi pada 3 bulan pertama dan ibu bapa yang tidak mengikutnya akan dipenjarakan atau dikenakan denda. Dan pada keratan ini telah ditunjukkan seorang anggota polis mengingatkan seorang ibu itu untuk memvaksinkan anaknya yang masih kecil. Sementara rangka itu yang mewakilkan kematian menyentuh anaknya di mana vaksin itu disuntik secara rutin. Tujuan mereka meletakkan rangka itu adalah untuk memberitahu kepada orang ramai bahawa jika bayi mereka menerima vaksin itu secara rutin, ia akan membawa keburukan lebih daripada kebaikan. Dan di sebelahnya saya telah masukkan gambar pergerakan anti-vaksinasi ini pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahawa gerakan ini masih aktif sehingga kini.
Berikut saya sertakan matlamat gerakan anti-vaksin. Yang pertama adalah membanteras penggunaan vaksin kepada masyarakat dengan memburukkan lagi kenyataan dan membuat analog yang negatif mengenai vaksin yang dihasilkan. Kedua, mengadakan kempen untuk menyesatkan dan merosakkan kepercayaan terhadap keperluan perubatan dalam pandemik yang akhirnya mempanjangkan lagi pandemik itu. Dan yang terakhir sekali adalah mengajak lebih ramai masyarakat setempat agar tidak mengambil vaksin dan akhirnya imunisasi kelompok itu tidak akan dapat dicapai. Sebenarnya masyarakat haruslah peka mengenai maklumat yang disampaikan. Penghasilan vaksin ini telah membawa pelbagai manfaat dan kebaikannya kepada negara dan masyarakat dan memberikan kehidupan yang lebih baik serta bermakna. Berakhir sudah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.